Iya. Ya, tak salah tulis, tapi masalah dia dah tulis tak nak beramal. Tak salah rekod. Yang salahnya rekod tu biar sampai telefon jam. Telefon saya penuh dengan ustazah, siapa suruh? Tak ada suruh punya pun. Kau pandai rekod tapi tak berubah juga, pasal apa? Kau sombong, betul tak? Ya. Kau pandai rekod tapi kau tak berubah juga, kau sombong. Itu je jawapan dia. Ya. Ah. Dia bersangka baik lah sahabat. Satu, hidup ni kena banyak bersangka baik. Habis kalau kita tanya apa saja dia bagi tahu tu, macam mana kita nak tahu benda tu betul? Takkanlah kalau orang ajak kita buat kebaikan terang dan jelas, betul tak? Kebaikan terang dan jelas tu takkanlah kita nak nafikan lagi, betul tak? Ya. Ya. Ya, hadis sahih ni dia ada hadis sahih, hadis lemah pun ada. Hadis lemah masih boleh dipakai, cuma lemah aja. Tetapi hadis palsu tu aja kena jaga. Ya. Hadis palsu. Kalau kau post, kalau dia kata palsu, suruh dia datangkan statement yang hadis tu palsu. Senang cerita. Betul tak? Kalau setakat cakap mulut tak ada, tak payah. Ya. Tapi yang kita guna semua yang simple-simple. Hadis yang biasa-biasa, betul tak? Yang kita tengok orang alim, ustaz-ustaz dok rajin share, itu yang kita sambungkan, betul tak? Ya. Kalau kau share contohlah yang sampaikan itu Ustaz Azaidrus, dia kata hadis ni palsu, kau kata jom aku bawa kau jumpa Ustaz Azaidrus. Kan senang kan? Betul tak? Jom kau jumpa Ustaz Azaidrus. Sebab Ustaz Azaidrus sebut, kau nak dengar rekod dia, bagi mainkan balik dengar. Ya, memang akhir zaman ni orang-orang kita ni mengada tahap gaban. Betul tak? Hadis ni sahih ke tidak? Hadis ni palsu ke tidak? Ya, yang banyak rambut palsu aku nampak lah. Betul tak? Ya, perangai palsu banyak lah. Betul tak? Ini kita kena ingat. Ya. Hari ni kalau dah Ustaz Muhaizat dah share benda tu, kita share, nak palsu tak mana lagi? Betul tak? Melainkan Ustaz tu kita tak kenal, nama dia Alfonso, tiba-tiba mari, siapa Ustaz ni kan? Ya. Ya. Ustazah Yung sampaikan pun semuanya kau tengok aku buka Quran kan? Ya. Alah susah kau bagi Quran aja kat dia nak dalil tak mana? Dalil terang dan jelas Al-Quran, betul tak? Habis cerita. Ya. Kau bawa mari kawan kau kat sini, senang sikit aku sekolahkan dia. Bawa mari dia main sini. Aku tahu dia sekolah pondok, aku punya bangunan pondok lagi tinggi. Betul tak? Apa main sini? Ya. Dah sekolah pondok, sepatut tolonglah orang, betul tak? Sekolah pondok ramai orang sekolah pondok yang lain tolong orang, dia tak nak tolong orang, betul tak? Berapa ramai orang belajar madrasah duk tolong kita, betul tak? Ramai orang belajar madrasah yang tolong saya. Ustazah, yang ni bagus, yang ni bagus. Okey, bagi tahu. Ini belajar pondok setakat pondok aja. Aku pun ada pondok telefon. Betul tak? Apa susah? Kecoh sungguh lah. Ya. Korang ni kan kena set mindset. Orang duduk dalam majlis ilmu jangan sibuk ke tandas. Tadi kata tak ada action sangat. Ya. Macam baru-baru kan ada Maula datang ke sini, datang ke sini kan. Kalau ada orang lah macam tu, ada sahabat tanya saya. Tak. Saya cakap tak kot. Jadi sebab bila sebab ramai yang lagi kan. Dia akan jadi ramai macam kumpul ramai kan. Tapi bila saya cakap dengan dia, sedangkan saya tak cakap saya tak nak pergi apa, dia cakap Isu Maula Amin kan nama dia. Maula Amin datang, kita ni wanita sebenarnya tak boleh pergi. Kau faham tak? Kita ni disuruh jangan memandang kepada lelaki yang handsome macam tu. Aku tak nak pergi sebab dia handsome sangat. Kau faham tak? Wanita ni kau ingat tak ada nafsu ke? Bohong, betul tak? Kita pergi tengok, kan bukan tengok dia ceramah, kita tengok muka dia dah tak tentu harga. Cari pasal aja, ya. Lagi satu kau kena ingat sahabat, Allahu Akbar. Ya. Bila kita pergi majlis tu, lelaki perempuan bercampur. Tak boleh. Mereka yang faham sepatutnya takkan panggil wanita campur sekali. Tapi Malaysia ni pelik bin kebanun. Kau faham tak? Ya. Kena asing. Kena tutup. Betul kan? Ya. Sebab itu dia orang itulah
tak salah raikan ulama, tetapi yang lelaki kena ke depan, bukan perempuan. Lelaki suruh adik kita, anak kita, suami kita pergi, betul tak? Bukan kita ni terhegi-hegi nak tengok muka maula lah, lepas tu bubur dekat profil lah. Kecoh-kecoh sungguh, betul? Tak boleh sahabat. Ya, kita tengok dia datang dengan nafsu dah jadi berdosa, betul tak? Allah. Orang yang nak jadi baik, dia tak ada masa nak tengok benda tu. Tak apa, cukup dengan doa maula kepada kita, betul tak? Maula tu datang, dia datang bawa rahmat, seluruh Malaysia akan dapat. Tetapi bila kita sibuk pergi buat benda yang salah, maka benda jadi maksiat, jadi dosa. Habislah. Ini kita kena ingat. Ya, tak salah. Sebab itu saya, kalau orang, yelah berapa orang dah ramai ajak saya pergi festival sunnah. Saya kata minta maaf, saya kalau festival sunnah, kami buat program sunnah untuk muslimat saja. Cukuplah kami ni pendosa, betul tak? Ya, kami cukuplah kami berdosa sebelum ni, jadi kami nak betul-betul nak jadi baik. Biarlah kami jauh daripada ajnabi. Kalau dulu kami sangat terdedah kepada ajnabi, ya. Jadi kita kena ingat, dia orang duduk depan maula yang perempuan pakai niqab, saya tengok siap selfie lagi. Habis maula cakap apa dalam hati dia? Astaghfirullahalazim. Betul tak? Maula pun tak nak tengok muka hang lah. Dia belajar agama. Lagi dia tak nak tengok muka hang, ya. Orang-orang alim ni tak nak tengok muka kita, sahabat. Biar yang lelaki je pergi, bukan kita. Lelaki tu kena, perempuan tu tak payah lah. Ya Allah, hai. Ya. Ini kita kena ingat. Hati-hatilah. Ya, sebab tu hari ni Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya. Bila kita hari ni kita renung-renungkan, ya, kita menutup hari ni pun sebab apa? Sebab kita dah tak tahan dah dengan banyak sangat dosa-dosa yang kita tak sedar, betul tak? Ya. So itu hari ni kita renungkan, ya. Bila kita tadi tak pergi majlis-majlis macam tu, tak rugi. Tetapi bila kita dah pasang niat, ya Allah, hati ni nak pergi, tetapi kerana agama tak benarkan, aku nak jaga agama, maka pahala dah jalan, betul tak? Pahala dah jalan, sahabat. Ya. Mungkin ada setengah-setengah orang-orang yang macam setengah-setengah ustaz kena kata pergi je tak apa, yang penting kau jaga aurat. Tetapi tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Sekarang ni kita jaga aurat macam ni pun orang nak menggatal, betul tak? Iya, sahabat. Ya, badan aku macam trailer ni pun wait panggang betul kan? Ya. Dia duk wait tu, mainkan panggang apa pun tak dapat, hilang pahala sabar aku dengan dia sekali terbang, betul tak? Bayangkan, kita pakai macam ni pun kena ganggu. Bayangkan, ya. So itu hari ni kita kena ingat, ya. Ya. Bagi orang yang baru hijrah, imannya turun naik. Kadang-kadang dalam hati tu ada rasa macam sombong, tapi at the same time dia cakap macam ni, buat apa nak sombong, semua tu Allah yang mempunyai. So kat situ boleh tahu jelaskan tak? Boleh tak kalau macam tu? Maksudnya awak sombong? Saya ada rasa macam timbul rasa sombong. Okey. Tapi at the same time saya cakap macam ni, buat apa nak sombong? Semua kan milik Allah. So tak ada sombong lah, itu jawapan dia. Kau ni kelakar lah. Macam takut. Allahu Akbar. Bayangkan, sahabat, ya. Hari ni akhir zaman, kita ni wanita, tambah lagi yang isteri tanggang, isteri tunggal, kan kena keluar buat kerja, betul tak? Betul tak? Betul tak? Ya, isteri tanggang, ya, isteri tanggang, isteri tunggal, ya. Ya, semua nak kena keluar buat kerja sebab takkan ustaz nak hantar beras kat depan rumah kita, betul tak? Betul tak? Ya, kita keluar hari ni pun kita nak elak macam mana, fitnah tetap ada. Akhir zaman dah disebut fitrah dia fitnah. Kita nak hindar fitnah tu masa bila? Ya, selagi boleh kita hindar, kita usaha hindarkan, betul tak? Ya, kita kena ingat. Ya, kadang-kadang kita keluar nak kena pergi beli barang ni. Nak kena beli barang. Nak beli barang pun akan jadi fitnah. Padahal benda tu pergi beli barang aja, betul tak? Ya. Jadi sebab itu kita kena ingat, fitrah akhir zaman ini fitnah. Ya, kita usaha hindarkan semampu mungkin. Ya. Ya, kalau kita nak pergi, asal kau tak makan dah lama sangat ni, tak makan ni. Pasal apa sampai sakit-sakit ni? Habis keluar sana fitnah, kepala otak kau berjambul sampai memudaratkan kau, gila punya kerja ke? Betul tak? Ya. Peliknya perangai, betul tak?
Ya, sampai tak makan, sampai kurus kering, apa cerita? Tak boleh keluar. Ustaz kata jangan keluar, nanti kena fitnah. Astaghfirullahalazim. Habis ustaz hantar beras kat rumah kau ke? Tak pun habis. Kau nak makan apa? Ini kita kena ingat sahabat. Ya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Maka kita kena ingat dia, benda yang kita buat ni sebenarnya kita diberi akal yang waras. Ya, akal yang waras. Ya. Sebab itu hari ni bila kita usaha, contoh macam kita tengok trending akhir zaman, lagi ramai orang bernikah, betul tak? Dalam masa bernikah pun fitnah, dalam bernikah pun ada, betul tak? Ya, yang tak buat kena juga tempias, betul tak? Samalah macam kita yang Islam, ada yang jaga aurat, ada yang tak jaga aurat. Yang tak jaga aurat tadi terkena tempias kepada yang jaga aurat juga, betul tak? Ya, ataupun yang jaga aurat tadi, ya, ada yang jaga aurat, dia orang betul-betul hati dia baik sangat, betul tak? Ada yang jaga aurat tadi suka buat perangai lagi, betul tak? Jadi benda ni memang akan jadi ujian kepada kita semua. Jadi apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Apa yang perlu kita buat? Doa. Kita disuruh berdoa untuk semua orang. Kita disuruh berdoa untuk semua orang. Ya, sebab tu hari ni kita kena ingat dia, hidup kita ni tak lama sahabat. Perkara yang sangat dekat yang kita tak sedar adalah kematian. Ya. Ya, berdoalah kita mati dalam keadaan Allah terima, betul tak? Ya, berdoalah dalam keadaan kita duduk dalam majlis ilmu ke, betul tak? Ya. Sebab bila Allah bagi peluang kita sampai majlis ilmu, kita kena bersungguh-sungguh. Ya, betulkan hati kita. Ya, betulkan hati kita. Ya. Sebab itu hari ini kita kena mantapkan solat kita. Tak pandai belajar, dalam proses belajar Allah tahu kita sedang belajar. Kita tengah belajar, orang condemn kita lantak pi. Yang penting sekarang ni kalau dia condemn tak usah layan, tetapi kalau dia bantu kita nak betulkan solat kita, ikut. Faham tak? Jangan sombong. Dah lah tak pandai solat, orang tolong pula sombong, betul tak? Ya. Ini kita kena ingat. Ya. Aurat tak jaga pun satu cerita. Kita duduk dekat social media, ya, dosa berjalan. Tengah-tengah tu mati, apa pun tak dapat. Ya. Kita gunakan social media sepatut tempat untuk kita buat baik, tempat kita jadikan pahala jariah, ya, pahala berterusan, pahala mengalir. Rupanya dosa mengalir. Wa na'udzubillahi min zalik. Ya. Kita tengok hari ni social media berapa ramai orang yang guna live salah guna, betul tak? Dengan aurat tak jaga, ya, menarik perhatian yang tak sepatutnya. Wanita terlalu murah hari ini. Bila kita sebut murah, dia orang marah, tetapi itulah yang sedang berlaku, betul tak? Kerana Nabi SAW sebut apa? Ya, Nabi SAW sebut, kalau engkau tak malu, suka hati engkau lah. Senang cerita, bila Nabi dah sebut macam tu, Nabi pun belum tentu nak selamatkan kita, betul tak? Sebab Nabi dah pesan jangan, Allah dah sebut jangan, betul tak? Nabi dah ajar kita, ya, tapi kita tak kisah nak belajar, kita tak kisah nak buat ilmu tadi, hanya jadi cantik bila kita beramal. Ilmu dapat kena amal. Sebab tu ilmu tadi kita kena faham, bukan ilmu tadi kita hafal. Ya. Kalau kita tak pernah baca Quran, tiba-tiba terjentik hati kita nak berubah, ya, kita nak berubah, jangan risau. Sebab bila berubah tadi, perasaan nak berubah tadi, siapa yang hadirkan? Allah sahabat. Allah yang hadirkan perasaan nak berubah tadi. Jadi tempat kita mengadu, tempat kita nak istiqamah, tempat kita nak ikhlas, tempat kita nak apa pun, baliklah pada Allah. Balik pada Allah. Ya. Sebab tu hari ni kita kena ingat, ya. Pada Allah. Tapi bila orang cari kita, apakah tindakan dan apakah maksudnya sebenarnya? Adakah Allah minta kita bantu dia, ataupun dia cakap cari Allah, dia patah balik cakap lagi, bagi tahu aku uji macam ni, cakap cari Allah. Dia keep on macam cari kita. Adakah apakah tindakan yang perlu saya buat, ataupun Maksud cari Allah ni,
jaga hablum minallah, solat, jaga Quran, baca, kerana ibadah-ibadah ni semua adalah penghubung kita kepada Allah. Kita buat semua ni sebenarnya kita buat kerana Allah, tetapi kita lupa yang dapat baik dia siapa? Kita. Ini kita kena ingat. Kenapa kita kena buat kerana Allah? Bila kita buat kerana Allah, Allah tu maha kuat, kita akan dapat kekuatan, betul tak? Bila kita buat kerana Allah tadi, perbuatan yang baik tadi boleh kekal kerana Allah tu maha kekal, betul tak? Ya. Ya, kalau kita buat kerana Allah, Allah bagi kita bijak kerana Allah tu maha bijaksana, betul tak? Sebab itu kita kena buat kerana Allah. Ya, kita kena buat kerana Allah. Allah maha bijaksana, Allah maha kuat, Allah maha berkuasa. Allah bagi kuasa dekat kita untuk buat sesuatu, betul tak? Ya. Ini kita kena ingat, sahabat. Sebab tu hidup ini kena buat kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, kita akan dapat yang namanya kekuatan tadi. Sebab Allah tu maha kuat. Allah bagi kita kuat untuk sabar, Allah bagi kita kuat untuk beribadah, Allah bagi kita kuat untuk istiqamah, betul tak? Ya. Ini sebenarnya. Ya. Sebab itu kita hari-hari kena ulang lagi dan lagi dan lagi. Buat kerana Allah. Kita lupa bila kita buat kerana Allah, yang terselamat itu siapa? Kita lah. Clear? Terang? Faham? Tak faham pergi cari lagi. Ya. Okey. Ya Hana. Kau nak toilet pergi lain, kau minta kat saya siapa? So, ya. Awak murni kan? Okey. Sahabat, jawapan dia mudah, sahabat. Kerja ni, kerja doa je lah. Korang nak tegur orang, tapi korang tak berdoakan dia, mana boleh. Kita ni sibuk nak tegur orang, tak salah tegur, tetapi dah tegur kena doa. Ya. Engkau tegur dia lah 100 kali pun, kalau engkau tak berdoa, kita duk ingat kita duk buat kerja tu, betul tak? Kerja untuk ubah sesiapa pun adalah Allah, bukan kita. Itu kita kena ingat. Duk tak faham-faham lagi. Ya. Engkau tegur dia banyak macam mana sekalipun, engkau jangan buat kerja Allah. Menegur tadi itu tanggungjawab kita, dan berdoa itu juga kena datang dari kita, sebab usaha nak tolong dia lepas kita tegur dia tadi, betul tak? Kan lepas kita buat sesuatu benda, kita nak Allah bantu kita, of course kita kena berdoa, betul tak? Ya, hari ni saya dah bercakap dengan kalian hari ni. Ya, saya bercakap dengan kalian, lepas tu saya tak berdoa. Kalian pun balik tak ada apa, tak ada perasaan apa, ya. Tapi hari ni kenapa kalian bila balik nak datang lagi, nak dengar lagi, nak dapat lagi? Sebab apa? Sebab doa. Ya Allah, kalau mereka masih lagi, kalaulah asbab menyampaikan ini menjadi asbab kekuatan kepada mereka, satukan hati kami agar kami terus bangkit demi agama, ya Allah. Betul tak? Itu saja sebenarnya. Ya. Siapa yang first time datang? Angkat tangan. First time ya. Belakang ni nama apa? Awak yang tudung warna coklat Hafiza. Dalam TikTok ID apa? Fiza Razak. Sebelah? Anak ke apa? Kawan? Saja bawa lah. Mana? Mana kakak adik-beradik? Mana? Wah, korang ni semua geng-geng adik-beradik ya? Masya Allah. Semua geng adik-beradik. Mesti tengok TikTok satu rumah sekali ya? Ya, Masya Allah. Tahniah lah.
Siapa yang dapat datang, ini Allah yang pilih, ya, atas doa-doa orang-orang alim, orang-orang yang baik kepada kita, dan juga doa Nabi 1400 tahun yang lalu masih lagi panas sampai hari ini. Ya, sampai hari ini kalau di sebelah Amerika, di sebelah Eropah sana, ramai yang masuk Islam setiap hari. Ramai sangat. Ya. Alhamdulillah. Cuma kita kena ingat, ya, mereka masuk Islam satu, ya, kerja untuk hidupkan dalam Islam pun kita kena usahakan, betul tak? Ya. Kita tak nak macam ramai di kalangan kita, ya, semuanya Islam tetapi pada IC, bukan pada perbuatan. Islam ni kena datang dari hati. Ya, sebab mati esok yang Allah tanya amalan-amalan kita, betul tak? Ya, amalan kita akan ditanya. Ya. Jadi kita renung-renungkan sahabat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya, kita duduk berhimpun, berkumpul kat sini, kita tak nak cakap benda pelik-pelik. Kita nak merdekakan, ya, jiwa yang sombong tadi, betul tak? Ya, kita nak merdekakan jiwa yang sombong. 30 tahun masih lagi duk buat jahat dengan hati sendiri, betul tak? 30 tahun masih lagi duk sibuk nak ubah orang, betul tak? 30 tahun masih lagi duk bajet-bajet terror, betul tak? Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi kita kena minta bantuan Allah. Tidak ada yang boleh bantu kita sahabat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu-satu pertolongan yang boleh bantu daripada peluang ujian sampai ke penyelesaian tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hidup ini kena buat kerana Allah. Ya. Apa saja perbuatan kita, kita lupa Allah tu Maha mengetahui, betul tak? Jadi kita kena ingat. Ya, sebab itu hari ini kita nak Allah tolong kita, ya, jadi hamba yang baik, hamba yang jaga hubungan dengan Allah, hamba yang ikhlas, hamba yang tak sombong, hamba yang istiqamah. Kita kena berdoa, jaga solat, buat kerja agama. Orang yang tolong agama, Allah akan tolong dia. Orang yang tolong agama siapa? Orang yang buat kerja dakwah. Ya. Kerja dakwah. Dalam buat kerja dakwah, nak kerja dakwah kita menjadi, hubungan dengan Allah kena jaga, betul tak? Kita buat kerja dakwah nak bagi tahu dekat dia, ya Allah, apa saja yang keluar dari lidah ini, ya Allah, berilah dia dapat terima, dia tenang, bahagia, dan dia nak balik kepada Engkau, dan dia cinta kepada Islam, ya Allah. Ini kita kena buat. Hari-hari kita kena cakap benda ni. Ya, sebab itu bila kita jumpa orang, kita bercakap, senangnya dia. Sebab kita lupa kita dah doa 2-3 hari lalu, betul tak? Hari-hari doa. Ya. Sebab tu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya. Lagi dan lagi kita renungkan sahabat, hidup ini, ya, akan berakhir bila-bila masa. Jadi sebelum kita berakhir hidup, ya, dalam keadaan zalim, dalam keadaan sombong, maka kita kena ubah. Ya, ubah. Ya. Kita kena ubah. Sebelum Allah ubah kita daripada dunia sementara kepada alam kubur, wa na'udzubillahi min zalik, tanpa ada bekalan, renung-renungkan. Betul tak? Ya. Jadi hari ini apa saja kita buat, kita kena jadi cermin diri kepada orang lain. Apa saja kita buat, kita kena jadi kunci kebaikan kepada orang lain. Bukan nak tunjuk baik atau perasaan baik, tetapi kena sebarkan kebaikan. Tugas kita sampaikan apa yang ditinggal oleh baginda Nabi SAW. Nabi SAW tinggal dekat kita 2 sahabat. Apa dia? Kitabullah dan Sunnatullah. Ini kita kena ingat. Ya, dah bercakap kena buat. Bukan ajak orang solat kita tak solat. Jangan ajak orang zikir kita tak zikir. Ajak orang bersih hati, hati kita duk berkeladak. Ini kena jaga. Ya, kita dah lama sangat manja lebih, betul tak? Kita ni dah lama sangat manja dia. Ya. Sebab itu kita banyak lalai, banyak leka. Ya. Dan ramai yang sesat kerana lalai dan leka tadi. Ya, dunia ini melalaikan sahabat. Ya, kalau kita bawa duniawi saja memang melalaikan. Ya. Tetapi kita kena guna, ya, peluang hidup di dunia tadi, ya, sampaikan berita tentang akhirat Allah, betul tak? Kita kena gunakan dunia tadi sampaikan berita tentang akhirat Allah. Ya. Ini kita kena ingat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya. Allah pilih kita, ya, untuk jadi baik. Allah pilih kita untuk buat baik sebab Allah nak kita sampaikan kebaikan. Ya, Allah pilih kita lahir sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita berlaku adil dan layak bagi tahu dekat luar tentang yang benar dan salah. Ya. Bagi tahu tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Ini kerja kita.
Ya, kita sempurnakan agama, masa sempurnalah nikmat kita. Ya, nak usaha ke atas agama ni masa hidup aja. Mati dah tak ada dah. Sibuk-sibuk tolong agama, datang mati, masya-Allah, agama tolong dalam kubur, di yaumil mahsyar agama tolong. Ya, di dunia sekali je kita buat agama, betul tak? Tetapi agama tolong kita alam kubur dan yaumil mahsyar. Masya-Allah, tabarakallah. Renung-renungkan sahabat. Bila kali terakhir kita menangis benar-benar menyesal dengan kesilapan kita? Bila kali terakhir kita menangis kerana kita dah rosakkan hati kita ni? Bila kali terakhir kita rosakkan iman kita yang Allah bagi free ni tadi? Bila? Ya. Kita kejar dunia, kita akan jadi manusia yang sombong. Ya. Ya, tapi kalau kita kejar akhirat dengan penuh kefahaman, ya, dengan penuh kefahaman dan rasa bertanggungjawab, percayalah, ya, dunia pun kita dapat, betul tak? Ini kita kena ingat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ingat sahabat, Allah tu berkuasa atas segala-galanya. Kalian datang duduk mendengar, saya datang berbicara, kalian nak redha Allah, saya nak redha Allah. Dalam diri kita ni ada satu kalimah yang buatkan kita bersatu hari ni. Kalimah apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni kalimah ni kita kena sebar-sebarkan sahabat. Ni kalimah ni kita kena sebar-sebarkan. Mungkin dulu tak pernah buat kan? Tapi bila dah mula buat rasa macam pelik. Tetapi bila dah lama tak buat rasa pelik pula, betul tak? Ya. Jadi kita kena ingat sahabat. Ya. Ada orang tak tahu tentang angkat tangan ni. Saya dekat Casuarina Ipoh. Saya buat program bantai jiwa yang sombong. Orang angkat tangan, dia tak angkat. Dia tanya ni untuk apa? Allahu Akbar. Sedihnya sahabat. Ya. Sebab itu kemanisan iman tadi datang apabila kita cinta kepada Allah dan Rasulnya luar biasa, betul tak? Ya. Kemanisan iman itu akan datang bila kita mencintai manusia itu kerana Allah, betul tak? Kemanisan iman itu akan ada pada diri kita apabila kita benci kepada kekufuran. Sebagaimana kita benci diri kita dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Dah sampai masa dia sahabat, merdekakanlah diri kita daripada hasutan syaitan. Merdekakanlah diri kita daripada nafsu jahat, ya. Merdekakanlah diri kita daripada sombong kepada Allah, ya. Dah sampai masa dia. Sudah-sudahlah selama ni kita dijajah oleh syaitan, betul tak? Sudah-sudahlah, ya. Syaitan ambil alih hati kita. Penat sahabat, dengki sana, tak puas hati sini, cari salah orang, duk solat tapi buat jahat, jaga aurat duk buat jahat. Dah tak solat, tak jaga aurat, dah tentu jahat, betul tak? Tak ada istilah ustazah dia baiklah walaupun dia tak solat. Kenapa dia baik macam mana tu? Yalah dia selalu cakap baik-baik dengan saya. Itu dia baik dengan manusia. Hidup ni kena baik dengan Allah. Kalau engkau tak baik dengan Allah, dengan manusia pun sebenarnya yang nampak engkau tu salah, betul tak? Ini kita kena ingat, ya. Sebab itu hidup kita hari ni nak doakan semua orang supaya kita tidak menghukum orang lain, betul tak? Ini kita kena ingat, ya. Hidup ini bukan menghukum orang, tetapi bagi tahu tentang hukum Allah, ya. Hidup ini bukan untuk engkar, tetapi taat kepada Allah. Hidup ini kalau kita lawan Allah, tempat kita apa dia? Neraka jahanam. Jadi kita kena ingat sahabat, insya-Allah. So ada lagi soalan sebelum saya tutup majlis? Semua dah terror dah kan? Okeylah tu. Ya. Kami ni ada satu sahabat ni, dia tanya kalau suami tu redha, dia melawan lah. Tapi dia kata suami tu sebenarnya aku redha. Macam mana? Dia melawan. Dia kata dia melawan suami dia redha. tapi dia redha. Suami dia tak faham apa itu redha. Jawapan dia tu je. Dia kata suami dia redha. Contohlah, dia nak keluar pun asyik nak beritahu je. Kalau contoh kalau tak keluar, tak apa kan, dia kata terus kata redha lah, tak tahu kan. Tak tahu pun redha. Jadi kena ingat sahabat, hari ni wanita dia bawa redha kepala dia sendiri. Ya, hari ni wanita ramai sangat kontrol suami. Dan suami ramai pula dayus, takut isteri. Ini sebenarnya.
Suami yang bijak adalah suami yang menyelamatkan rumah tangga. Suami yang hidup dengan Islam, sahabat. Minta maaf lah, ya. Mungkin orang lelaki akan marah, tetapi inilah hakikat dia. Saya ada jumpa jemaah Karkun, ya, jemaah Karkun ni, dia tak boleh nak keluar dah bila isteri dia mengamuk-ngamuk. Suami takut isteri. Habislah. Ya. Bayangkan, suami dayu, sahabat. Lelaki ni, jawapan dia, kita kahwin, dia kena selamatkan kita daripada neraka jahanam, betul tak? Kita kahwin dengan seorang lelaki yang bernama suami ni. Saya minta maaf lah kalau lelaki marah. Wallahi, sahabat, tak pernah nak bagi tahu, tapi benda ni pahit, kena bagi tahu. Ya. Ya. Saya kalau cakap, contohlah, kalau saya nak kahwin, biarlah lelaki tu susah ke apa ke, yang penting dia ada iman, dia ada Islam, kan? Ya, dia ada iman. Ya, dia akan selamatkan aku, betul tak? Dan aku tadi jangan nak buat kepala dongga, nak sombong dengan suami. Engkau kena ingat, jalan ke syurga itu adalah apabila engkau taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada suami, betul tak? Full stop, dah tak ada kompromi. Ini kita kena ingat. Kalau suami kita tak faham agama, apa kita kena buat? Kita ni doa mustajab. Bangun tengah malam doa dengan air mata, betul tak? Berapa ramai suami yang dapat kefahaman dah, betul tak? Kalian jadi bukti sahih depan saya, kalian bagi tahu, ustazah, dulu suami saya susah sangat nak sibuk dengan agama, sekarang dah mula sibuk dengan agama, betul tak? Sebab doa isteri itu mustajab. Buat apa kau jadi isteri kalau kau tak doakan suami kau? Betul tak? Lepas tu kau mengeluh lah, suami saya tu kan, ni kan. Lempang jadi ikan terus kan. Kan? Geram pun ada. Kita banyak mengadu pada benda channel tak betul. Mengadu dekat Allah. Doa isteri itu mustajab. Sama juga suami. Bagi tahu dengan suami, abang, kalau saya degil, awak doa dekat Allah, abang, sebab doa awak mustajab. Cakap dekat suami kita. Ini pasangan yang bahagia, sahabat. Ya. Hari-hari kita minta maaf dengan suami, tak rugilah. 8 pintu syurga tu boleh pilih mana-mana pintu. Tu saya kata hari ni isteri tanggang ramai sangat. Faham kan? Isteri tanggang, nak sebut dia tu macam Allah tak sanggup nak telan. Ya, isteri tanggang. Doa isteri mustajab, doa suami mustajab, tetapi isteri suami yang dongga ni tak nak bangun tengah malam. Betul tak? Ya. Cemburu itu perlu ada. Kita cemburu, tetapi jangan sampai mendatangkan perkara yang menghancurkan rumah tangga, betul tak? Baru ni sahabat kita mengadu. Ya. Suami saya ni kan ustazah, saya dah kahwin 20 tahun dah. Kenapa? Ya. Geram saya dengan dia. Kenapa? Dia ingat saya nak cakap, kenapa sahabat, kesian dengan kau, kan?